Jadi hari ini saya nak buat pengumuman laporan polis yang telah dibuat tengah hari tadi terhadap peguam peguam Syed Saddiq, Dr. Syed Saddiq, Syed Jaafar, dan juga terhadap Tan Sri Rais Yatim. Okey. Laporan polis yang telah dibuat terhadap peguam Syed Iskandar, Dr. Syed Iskandar, dan juga terhadap Tan Sri Rais Yatim. Okey, saya dipahamkan bahawa laporan ini masuk ke dalam bahagian jenayah. Saya dipahamkan bahagian jenayah. Jadi apabila saya membuat laporan itu, saya telah memberitahu kepada pihak polis berkenaan dengan satu laporan yang tular di media sosial dan juga di akhbar Arus Perdana berhubung tindakan seorang peguam bernama Dr. Syed Iskandar. Okey, menerusi satu syarikat guaman yang iaitu syarikat Tetuan Arkega Daran and Company. Okey, di mana Syed Iskandar telah memfailkan saman pemula dan menamakan Kerajaan Malaysia sebagai defendant tunggal. Dan di dalam saman itu, Syed Iskandar meminta untuk dikaji untuk mendapat kepastian sama ada yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa mutlak untuk tidak mengisytiharkan darurat atas nasihat Perdana Menteri dan juga untuk menentukan kesahihan pindaan artikel 150 Perlembagaan Persekutuan yang melarang mahkamah mendengar apa-apa tindakan perundangan berhubung deklarasi rakyat, deklarasi darurat. Jadi sepintas lalulah, itu rumit lah kalau korang nak faham. Syed Iskandar ni adalah seorang peguam yang secara tidak langsung mencabar Yang di-Pertuan Agong. Mengapa saya kata mencabar? Kerana Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Negara telah membuat satu keputusan di mana apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Perdana Menteri telah meminta Agong atau menasihati Agong untuk membubarkan Parlimen, maka Yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Raja-Raja Melayu telah memutuskan bahawa tidak ada keperluan untuk bukan membubarkan Parlimen, minta maaf, untuk mengisytiharkan darurat, ya. Jadi Yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Raja-Raja Melayu mendapati tidak ada keperluan untuk isytihar darurat, dan maka keputusan tuanku baginda tuanku adalah tidak perlu darurat. Maka Syed Iskandar seolah-olah tidak berpuas hati, jadi dia telah memfailkan satu saman pemula. Dan di dalam saman pemula itu, Syed Iskandar telah meminta untuk dikaji mengenal pasti sama ada Agong benarkah Agong ada kuasa untuk berbuat demikian, iaitu tidak mendengar nasihat yang Perdana Menteri dan tidak mengisytiharkan darurat. Okey. Jadi saya memberitahu polis mustahil Syed Iskandar ni sebagai seorang peguam yang bergelar peguam tidak faham Perlembagaan Persekutuan yang perlu dibaca sebagai satu dokumen menyeluruh. Ya. Jadi apabila kita membaca Perlembagaan Persekutuan, kita tak boleh ambil satu-satu perkara dan kemudian kita tak rujuk kepada perkara lain. Jadi perkara 40 Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada nasihat Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi Yang di-Pertuan Agong, Perlembagaan Persekutuan juga menetapkan bahawa perkara itu merujuk kepada perkara-perkara lain di dalam Perlembagaan Persekutuan, merujuk kepada keputusan Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau kita baca artikel 150 dengan jelas tulis di sana bahawa Yang di-Pertuan Agong apabila dinasihatkan oleh Perdana Menteri untuk isytihar darurat, Yang di-Pertuan Agong sekiranya berpuas hati bahawa berlaku darurat dan ancaman kepada keselamatan rakyat dan perkara-perkara lain yang ayat-ayat lain yang tertera dalam perkara itu, barulah Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat. Maknanya terang-terang ditulis di sana secara tafsiran ialah kalau Yang di-Pertuan Agong mendapati bahawa dia tidak berpuas hati bahawa ada darurat, maka baginda tuanku boleh ada hak untuk tidak mengisytiharkan darurat. Jadi saya syak niat sebenar Syed Iskandar. Saya syak. Jadi saya telah memberitahu polis secara terperinci sebab-sebab terperinci saya mengesyaki Syed Iskandar. Kerana perkara ini bersangkut paut dengan kerajaan. Kerajaan nyata tidak berpuas hati dengan Yang di-Pertuan Agong. Mengapa saya kata nyata tidak berpuas hati dengan Yang di-Pertuan Agong? Sebab Muhyiddin dia minta darurat.
Yang di-Tuan Agong tak beri. Kemudian seorang ahli PPBM yang juga sekarang Senator Dewan Rakyat, Dewan Negara, secara terbuka mempersoal tindakan Yang di-Pertuan Agong, kerana menurutnya Yang di-Pertuan Agong perlu turuti nasihat Perdana Menteri. Muhyiddin tidak keluar apa-apa kenyataan selepas itu untuk menegur, untuk menegur Rais Yatim, Rais Yatim yang tegur tu. Jadi Muhyiddin tidak keluar apa-apa kenyataan, apa-apa press statement, dia biar macam tu. Jadi timbul syak bahawa Rais Yatim dikerahkan oleh Muhyiddin untuk mempersoal Agong. Okey? Timbul syak sebab ada banyak bukti menunjukkan Rais Yatim telah mempertahankan Muhyiddin dalam banyak perkara. Okey, dan dia dilantik oleh Muhyiddin sebagai Senator Dewan Negara. Tak silap saya, speaker ke timbalan speaker Dewan Negara. Dan jadi dari situ ada timbul syak bahawa ini adalah komplot kerajaan. Syak, syak. Jadi mungkin Syed Iskandar telah dikerah untuk membuat saman itu bagi menimbulkan persepsi kepada awam bahawa Yang di-Pertuan Agong telah melakukan satu perkara yang melanggar Perlembagaan Persekutuan. Walaupun pada pembacaan saya Perlembagaan Persekutuan, pemahaman saya berhubung Perlembagaan Persekutuan, tafsiran Syed Iskandar tu dakwaan kononnya Syed Iskandar tu tak faham ataupun saya tak percaya Syed Iskandar seorang peguam tu merasakan perkara ini perlu diteliti. Kalau benar-benar dia seorang peguam yang benar-benar memahami Perlembagaan Persekutuan, sudah pasti dia tidak akan membuat saman tersebut. Jadi mungkin dia buat saman itu, kemudian dia tidak kira sama ada saman itu berjaya atau tidak, cuma nak timbulkan persepsi. Nama siapa dijaja? Yang di-Pertuan Agong, Ketua Negara ni. Dan peguam ni tidak pernah cuba, atau kita tidak diberitahu bahawa dia telah cuba untuk berkomunikasi dengan Istana Negara. Beritahu dia ada keraguan, nak minta berbincang, nak minta menghadap Agong untuk menyuarakan kemusykilan. Tidak. Ini melibatkan Yang di-Pertuan Agong, terus dia buat saman pemula. I know you very well. Sing, Convert. I converted. I see you. Jadi inilah yang menimbulkan syak bahawa Syed Iskandar mungkin telah dikerahkan. Maknanya ada tangan gaib lah. Jadi saya minta pihak polis untuk menyiasat, jasa baik pihak polis untuk menyiasat sama ada Syed Iskandar ni ada motif politik. Dan pada hemat saya, apa yang dilakukan oleh Syed Iskandar bukan hanya mencabar Yang di-Pertuan Agong, ianya satu penghinaan kepada Yang di-Pertuan Agong, ianya satu penghinaan kepada institusi diraja. Dan begitu juga Rais Yatim. Jadi nampak ini satu komplot. Pada pandangan saya, persepsi yang ditimbulkan. Kita tidak boleh membiarkan sampai satu zaman di mana peguam boleh filekan saman begitu sahaja terhadap Yang di-Pertuan Agong. Dari segi Islam, raja ini kita patut junjung, kita patut hormati, sanjungi dan mengambil segala apa langkah yang mungkin bagi menjaga kemuliaan institusi diraja Yang di-Pertuan Agong, maruah institusi diraja Yang di-Pertuan Agong. Bagi saya, Syed Saddiq ini dah tidak beradab, Rais Yatim tidak beradab. Ini adalah satu perkara yang amat menyedihkan daripada orang yang bergelar Melayu Islam yang telah secara langsung dan tidak langsung menghina institusi diraja. Ya. Jadi dalam laporan saya dan dalam perbualan saya dengan pihak polis, saya juga telah menyeru secara langsung kepada Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Hamid Bado untuk mengambil tahu berkenaan dengan laporan ini dan untuk mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk memulakan penyiasatan terhadap Syed Iskandar, Peguam Syed Iskandar dan Rais Yatim, kerana ini adalah melibatkan Ketua Negara yang disanjungi, yang dihormati, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Okey?
Dan saya dipahamkan daripada pihak polis terdapat laporan-laporan yang sudah dibuat. Bukan saya orang pertama yang buat laporan. Maka jika dah ada laporan sebegini, maka eloklah kita mulakan siasatan. Okey, eloklah kita mulakan siasatan. Rakyat nak tahu Syed Iskandar ni siapa. Rakyat nak tahu latar belakang perundangan dia apa. Rakyat nak tahu bagaimana dia boleh capai satu keputusan yang menjurus kepada saman pemula. Walaupun dari segi perlembagaan perundangan dia ada hak untuk memfailkan saman, disebabkan ini kes yang sensitif melibatkan Yang di-Pertuan Agong, kita nak tahu apa motif dia. Itu kita nak tahu, rakyat nak tahu. Okey? Adakah kerajaan terlibat dengan ini secara rahsia? Sebab di media sosial ada usaha sulit untuk cuba spin benda ni. Jadi ada teori yang dilambung kononnya peguam ni adalah peguam Tun Dr. Mahathir Mohamad. Gara-gara sebab dia ni pernah menjadi membela seorang yang bernama Adam Mukris yang didakwa kuncu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pelbagai teori dilombong untuk mengalih perhatian rakyat. Saya dah periksa. Ini satu spin, ini satu pembohongan. Tapi semuanya menjurus kepada kerajaan tidak berpuas hati dengan darurat. Jadi timbul syak Muhyiddin tidak berpuas hati. Mengapa? Kita tanya banyak persoalan. Mengapa Muhyiddin tidak persoal Rais Yatim? Rais, why did you come up with this statement publicly? Adakah Rais berbincang dulu dengan Muhyiddin sebelum keluar pernyataan tu? Adakah Muhyiddin selaku Presiden PPBM menzahirkan setuju apa yang Rais kata? Bila Muhyiddin senyap dan nampak tak berpuas hati, tambah pula asyik duk bercerita berkenaan darurat. Hari ni tak silap saya pun ada satu kenyataan yang dia kata kalau darurat pilihan raya kecil boleh dielakkan. Seolah-olah tak menghormati Agong. Agong dah buat keputusan, tak payah cerita darurat lagi. Ya. Asyik-asyik segala kenyataan yang dikeluarkan ni masih menunjukkan bahawa Perdana Menteri tidak berpuas hati dengan Yang di-Pertuan Agong. Kemudian tiba-tiba ada saman pemula ni. Jadi mestilah orang syak Syed ni dikerah oleh pihak kerajaan. Jadi inilah yang kita nak tahu. Ini satu penghinaan. Ini satu titik hitam dalam sejarah tanah air. Ini satu penghinaan kepada institusi diraja. Kita dah sampai tahap ni. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya pantang benda ni. Saya amat pantang Yang di-Pertuan Agong didina begini. Memang kalau nak cerita berkenaan dengan nasihat Yang di-Pertuan Agong berhubung belanjawan, saya pun pernah beri pendapat saya. Tapi tak sampai saya sela Agong. Tak sampai saya hina Agong. Saya cuma beri pandangan. Saya menghormati keputusan Agong. Tapi dari segi perlembagaan ini saya asingkan perbincangan saya. Okey? Saya tidak pernah menghina Agong dan saya pantang sesiapa menghina Yang di-Pertuan Agong sebegini. Jadi saya memang harap sangat kedua-dua insan ini, manusia ni, disiasat oleh pihak polis. Dan saya nak seru kepada rakyat untuk tolong bersuara, untuk tolong desak agar Rais Yatim dan Syed Iskandar disiasat. Apakah motif mereka? Apakah kebenaran dalam kenyataan Rais Yatim? Adakah ada unsur-unsur politik di dalam tindak tanduk mereka ni? Kalau boleh, mulakan petition. Saya akan cuba mulakan petition. Dan harap lepas itu saya akan cuba minta orang sokong petition ini untuk mendesak pihak polis siasat dua-dua manusia ni. Dan saya galakkan semua orang selepas ini pergi ke balai terdekat dan lapor polis, minta polis siasat motif Syed Iskandar dan motif Rais Yatim. Ya, dan kalau anda seperti saya mengesyaki bahawa mereka ni sebenarnya berniat jahat, kalau anda seperti saya mengesyaki bahawa mereka ni ada motif politik, maka nyatakan. Tapi nyatakan sebagai syak sebab anda tidak ada bukti kukuh. Biar polis yang siasat. Jangan kita jadi polis, jangan kita jadi hakim.